Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Hari ini cikgu nak berkongsi satu cerita yang bertajuk Kisah Pemuda yang Hebat dengan Tipu Helah. Ada orang panggil, ada orang kata, tipu muslihat. Nak tahu? Kena dengar sehingga penghujung cerita apa yang telah dilakukan oleh pemuda yang hebat ini. Kisahnya begini. Di sebuah negara, iaitu di negara China, dikatakan pada ketika itu raja, di sana dipanggil maharaja lah. Maharaja ni merupakan seorang maharaja yang hodoh, rupa parasnya yang tidak menarik dan sebagainya. Jadi raja ni sejak daripada kecil sampailah dewasa berkurung dalam istana saja. Raja ni malu nak berjumpa dengan rakyat sebab rupa parasnya yang hodoh. Tetapi raja ni setahun sekali baginda akan menjemput rakyat jelata seluruh perusuk kawasan pentadbirannya datang ke istana untuk meraihkan hari jadi. Jadi dia ada syarat dia. Dia suruhlah orang yang dipercayai dia, orang kanannya, suruh pergi ke kampung-kampung ikut giliran. Kampung A, kampung B ikut giliran. Tetapi syaratnya dia kata rakyat yang datang ke istana waktu makan tak boleh melihat wajahnya. Barang siapa melihat wajahnya, raja ini akan membunuh. Jadi rakyat ketika itu, rakyat ni susah. Jadi bila raja jemput ke istana, dah pasti mereka seronok. Sebab makanan di istana dah pastilah yang sedap-sedap. Jadi rakyat tenanti-nanti setahun sekali. Dipendekkan cerita, tibalah giliran hari yang pertama, kampung A. Jadi seluruh penduduk kampung A, tua, muda, lelaki, perempuan dan sebagainya, berduyun-duyun pergi ke istana. Waktu makan, mereka tunduk. Tak ada seorang pun berani untuk melihat wajah. Raja ni, dia akan duduk di atas kursi, dia akan perhatikan rakyat dia makan. Jika ada, dia kata jika ada siapa yang cuba melihatnya, dia akan bunuh supaya kehodohan wajahnya tidak tersebar di luar. Jadi kampung A pun semua makan. Lepas makan, balik. Tiba pula hari berikutnya, kampung B. Sama juga, datang berduyun-duyun beramai-ramai ke istana, makan. Tetapi ada seorang lelaki yang degil. Mungkin dihasutkan macam manalah muka raja ni. Jadi, lelaki ni pun waktu makan, curi-curi pandang raja. Raja ternampak dan dia, orang kepercayaan dia pun, hulu balang dia lah pun, nampak. Jadi, lelaki ni pun terus dipanggil, dibawa ke hadapan raja, dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi, rakyat yang lain jadi takut lah. Selesai kampung B hari tersebut, seorang kena bunuh sebab telah melihat wajah raja, telah melanggar perintah dan engkar. Jadi, cerita lelaki kena bunuh ni telah tersebar kat kampung B. Jadi, mereka dah takut. Kemudian giliran kampung C. Kampung C kata habislah. Yang penting dapat makan. Kampung C tak ada seorang pun yang lihat wajah raja. Dah takut. Tibalah giliran seterusnya, sampailah satu kampung ini. Giliran mereka untuk pergi makan ke istana. Jadi waktu makan ni adalah seorang pemuda. Dia nak tahu macam mana cara nak lihat wajah raja tanpa dijatuhkan hukuman. Dia nak tahu macam mana rupa raja ni. Kacak ke, hodoh ke. Dia tak pernah tengok. Dan seorang pun tak tahu. Sebab tadi kampung B dah kena bunuh. Jadi mereka pun takut. Yang lain semua makan. Jadi dia dapat idea. Dia nak melihat juga wajah raja tanpa dihukum bunuh. Jadi dalam makanan tu, orang Cina mereka pakai chopstick. Antara makanan orang Cina yang popular kan macam mi, bihun. Itu semua yang kuah-kuah ni dari negara Cina. Kalau orang India, rempah ratus dan sebagainya. Jadi, pemuda ni telah mengambil kangkung. Dalam jamuan tu ada kangkung. Jadi, kangkung kat panjang. Jadi, pemuda ni pun ambillah kangkung, chopstick, dia pun tariklah ke atas. Bila tarik ke atas, raja ternampak. Dia pun ada nampak wajah raja sambil dia curi ke atas. Raja dah panggil perintah, pengawal, tangkap lelaki tersebut, tangkap pemuda tersebut, bawa ke hadapan, jatuhkan hukuman bunuh.
Jadi pemuda ni bila dengar dia akan hukum bunuh, dia takutlah. Dia pun datang ke depan. Dia mungkin dialog dia lah, dalam bahasa Cina lah. Tapi maksud lebih kurang, ampun tuanku, semua patik harap diampun. Harap tuanku tidak membunuh patik. Dia kata, patik tak langgar. Bukankah kamu dah melihat wajah Better? Tidak, saya nak makan kangkung. Tadi kamu ada lihat tak? Saya ambil chopstick ni, saya tolak ke atas. Supaya kangkung ni boleh terus masuk dalam mulut saya. Saya tak lihat wajah tuanku. Betul? Tidak. Okey. Disebabkan jawapannya itu telah memuaskan hati raja ni, akhirnya pemuda ini tidak dihukum bunuh. Dan dibenarkan makan apa saja hidangan. Orang lain tak berani nak tengok. Akhirnya pemuda ni pun dengan penduduk kampung ni pun pulanglah. Jadi, dipendekkan cerita, pemuda ni telah berjaya menggunakan tipu muslihat, mencari idea bagaimana nak melihat wajah raja. Tapi yang bagus pemuda ni, dia tidak menceritakan kepada orang lain tentang kehodohan rupa paras raja ini. Sebab dia bersyukur, raja dah bagi makanan, cuma dia nak tahu macam mana bentuk muka raja. Itu saja. Jadi inilah ciri-ciri pemuda yang hebat, menggunakan idea bagaimana nak mencari ataupun menyelesaikan sesuatu masalah. Itu saja yang cikgu nak kongsi pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam cerita seterusnya. Assalamualaikum. Bye.